Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah berutusan tahniah kepada Tuan dan Terutama Olaf Scholz berikutan dengan pelantikannya sebagai Federal Chancellor Republik Persekutuan Jerman. 15 kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,244. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan. Terdapat tambahan 7 kes baru kepada 4 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 1 kluster baru yang telah dikenal pasti yang melibatkan 2 kes. Kluster ini adalah merupakan kluster kediaman persendirian. 2 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 106 kluster. Manakala terdapat 6 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Sementara itu, 96 kes telah disahkan sembuh. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 1 kes adalah dalam kategori 5 yang sedang dirawat di unit rawatan intensif dan memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dan memerlukan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,863 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 649,148 ujian. Menteri Kesihatan seterusnya mengongsikan seramai 4,768 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19 termasuk 4,523 orang dalam kalangan remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Dengan itu, jumlah orang yang menerima 1 dos vaksin COVID-19 ialah 404,623 orang iaitu 94.1% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 362,306 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 84.3% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, sebanyak 6 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 2 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Umat Islam wajar melengkapkan usaha-usaha pencegahan dan kawalan penularan jangkitan COVID-19 dengan amalan-amalan kerohanian seperti memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta tabah, berikhtiar dan tenang menghadapinya. Menurut Menteri Hal Ehwal Agama, umat Islam juga perlu meyakini bahawa wabak yang melanda tidak datang cuma-cuma, sebaliknya ada hikmahnya. Ini kerana pandemik menguji mutu kejiwaan, ketahanan mental dan fizikal, rohani dan jasmani. Berucap semasa pertemuan tahunan tidak rasmi Menteri-Menteri Agama Negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia dan Republik Singapura, MABIMS secara maya, yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman menjelaskan rancangan strategik MABIMS untuk 5 tahun ke hadapan menandakan kesediaan MABIMS untuk melaksanakan berbagai program. Untuk itu, marilah sama-sama kita memikirkan bagaimana sebaiknya kita dapat menjayakan program-program baru di samping melaksanakan program-program dalam rancangan strategik sebelum ini. Ataupun sebaiknya kita menilai semula program-program yang sedia ada yang boleh dikatakan tergendala itu. Ini memerlukan SOM dalam mesyuarat-mesyuaratnya yang akan datang, berusaha merumuskan huraian yang terbaik.
Pertemuan tersebut merupakan dukungan serta komitmen negara-negara anggota kepada program-program MABIMS. Semasa pertemuan ini, Menteri-Menteri Agama MABIMS melancarkan buku Rencana Strategik MABIMS tahun 2021-2025. Pada tahun ini, Republik Indonesia menjadi tuan rumah bagi pertemuan tahunan tidak rasmi MABIMS. Pertemuan juga menyaksikan penyerahan peranan dan tugas oleh negara Brunei Darussalam sebagai penghubung tetap selama 2 tahun kepada Republik Indonesia. Juga menyertai pengiraan Datuk Seri Paduka Haji Bahrom dan pengiraan Haji Pahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Kedaya tahanan serta kebolehsuaian industri maritim penting dalam menghadapi pandemik COVID-19 ketika menyampaikan kenyataan am pada Perhimpunan Agung Pertubuhan Antarabangsa Maritim IMO kali ke-32 secara persidangan video. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Awang Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, mengongsikan mengenai keperluan pendidikan bermutu tinggi, latihan serta mempromosikan kerjaya di laut bagi mendapatkan pelaut-pelaut yang cekap dan berkelayakan dalam melaksanakan tugas-tugas seperti memastikan keselamatan kapal-kapal, melindungi alam sekitar serta memastikan perdagangan antarabangsa terus bergerak dan usaha-usaha ke arah menjadi ahli serta pelaksanaan instrumen-instrumen IMO melalui perundangan bagi menguatkuasa dan mengawal selia industri pelabuhan dan maritim. Seramai 66 ketua delegasi dari negara-negara ahli IMO telah membuat kenyataan am mengenai usaha-usaha dalam meningkatkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif dalam industri maritim dari aspek keselamatan perkapalan, sekuriti maritim dan alam sekitar maritim. In addition, Brunei Darussalam designated seafarers, port workers and shipping agents have been categorized as critical frontline workers and were amongst the first to receive COVID-19 vaccinations when Brunei Darussalam began her vaccination program in April 2021 this year. Perhimpunan Agung IMO kali ke-32 dirasmikan oleh Tuan Kita Klim, Setiausaha Agung Pertubuhan Antarabangsa Maritim. Sesi Perhimpunan Agung IMO kali ke-32 juga diteruskan dengan pengundian bagi ahli-ahli Majlis IMO baru bagi sesi 2022-2023 esok 10 Disember serta mesyuarat sesi-sesi Komiti Teknikal sehingga 15 Disember 2021. Penguasaan bahasa Melayu mengindahkan karya sastra menjadi perbincangan dalam Tamu Bahasa Anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka secara dalam talian kemarin. Forum antara lain memfokuskan kepada isu-isu semasa yang bukan hanya tertumpu kepada pemantapan penggunaan bahasa Melayu, istilah-istilah baharu dan tulisan Jawi tetapi juga turut mempelopori perbincangan dalam pelbagai disiplin ilmu bahasa semasa iaitu sains, teknologi, ideologi, kebudayaan dan ranah ilmu lain yang bersinergi mendukung usaha pengembangan dan pemartabatan bahasa Melayu. Forum merupakan salah satu program pemartabatan bahasa Melayu di bawah payung Bulan Bahasa yang dijalankan sepanjang 2021 dengan Majlis Sambutan Bulan Bahasa diadakan pada 5 Julai lalu. Ibu bapa memainkan peranan amat penting untuk mendidik anak-anak sejak awal untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pengukuhan asas akidah agar tidak mudah terpengaruh dengan kefahaman yang menyeleweng. Ke arah tujuan tersebut, Masjid Hasanul Bolkiah Pekan Tutong dengan kerjasama Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah College University Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB meneruskan kuliah bulanan Ahli Sunnah wal Jamaah secara maya kemarin. Ceramah bertajuk mengukuhkan akidah melalui tadabbur surah An-Nas disampaikan oleh Dr. Miqdar Rusdi, penolong kanan Profesor Fakulti Usuluddin Kupu SB. Dalam ceramahnya, beliau menerangkan surah An-Nas merupakan surah yang amat digalakkan oleh Rasulullah untuk diamalkan sebagai benteng perlindungan dalaman manusia. Ceramah dikelolakan oleh Masjid Hasanul Bolkiah Pekan Tutong dengan menampilkan para penceramah undangan dari Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah wal Jamaah Kupu SB.
Kesiapsiagaan bagi norma seterusnya, apa yang boleh dijangka pada tahun 2022, menjadi fokus utama dalam sesi forum bagi program Transform 2021 Anjuran Asia Inc. Forum. Lebih 250 peserta dari negara Brunei Darussalam dan ASEAN menyertainya. Forum secara maya itu antara lain membincangkan mengenai lanskap perniagaan yang telah berubah berikutan pandemik dan peluang baharu dalam peralihan kepada dunia pasca pandemik. Yang Amat Mulia Pengiran Muda Dr. Abdul Fattah binti Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah selaku pengerusi Baiduri Bank dalam ucapannya mengungsikan norma seterusnya adalah untuk membentuk impak positif dalam perniagaan dan mencari peluang semasa pandemik COVID-19. 353 jenis produk ubat dan kosmetik dirampas dalam operasi pemeriksaan ke atas sebuah premis rumah di daerah Brunei dan Muara yang menjual produk-produk di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Farmasi. Produk-produk itu terdiri daripada produk ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan ubat negara Brunei Darussalam, produk-produk yang ditegah penjualannya kerana dicemari dengan bahan racun berjadual, ubat barat atau bahan terkawal di bawah Akta Racun 1956 dan juga produk-produk kosmetik yang dijual tanpa surat pengakuan notifikasi Kementerian Kesihatan. Operasi oleh Jabatan Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan itu dijalankan berikutan beberapa aduan dari orang ramai mengenai penjualan produk ubat tanpa lesen yang sah. Semua produk dirampas oleh bahagian compliance dan perlesenan. Jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan bernilai sebanyak RM38,860.62. Dalam operasi itu, seorang perempuan warga tempatan berumur 32 tahun dikenakan denda kompaun RM2,000 atas kesalahan di bawah Perintah Ubat 2007. Pelbagai barangan tegahan serta barangan tidak diisytiharkan ditemukan dalam operasi yang dijalankan oleh keanggotaan Balai Polis Bangar, Pasukan Polis di Raja Brunei di kawasan Autoriti Jambatan Brunei, daerah Temburong. Semasa operasi itu, sebuah kenderaan dan seorang pemandu yang cuba melarikan diri dari pemeriksaan polis telah berjaya ditahan bagi menjalani siasatan. Insiden berlaku semasa sekatan jalan raya dikendalikan oleh keanggotaan polis tersebut. Hasil pemeriksaan, 6 bungkusan kotak yang mencurigakan telah ditemui di kawasan semak berhampiran kenderaan suspek dipercayai dibuang. Barang-barang yang ditemui seperti minuman keras, barangan kosmetik dan kecantikan, madu serta barangan kesihatan. Suspek merupakan seorang lelaki warga negara tempatan, anggota beruniform dan berumur 37 tahun. Suspek dibawa ke pusat kuarantin Perkampungan Sukan Berakas bagi menjalani kuarantin. Kes siasatan dan barang-barang bukti diserahkan ke Jabatan Kastam dan Eksais Diraja bagi siasatan lanjut. 8 klub catur mengikuti kejohanan Minecraft Online Chess League 2021 yang dianjurkan oleh Premier Chess League Brunei. Kejohanan selama 12 hari sehingga 12 Disember disokong oleh Persekutuan Catur Brunei bersempena dengan Brunei December Festival 2021. Kejohanan diadakan secara maya menggunakan platform chess.com. Semua perlawanan disiarkan melalui laman sesawang Clicks Media dan dapat disaksikan oleh orang ramai di samping berinteraksi bersama komentator-komentator pertandingan. Sambutan dari segi penyertaan dan juga penonton memuaskan dengan mengambil kira ini adalah kali pertama Liga Catur ini dijalankan melalui atas talian.